Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Nurlela Muhammad Nur dalam Berita Tengah Hari. Pekerja warga Malaysia yang diarah pulang oleh kerajaan Singapura susulan Perintah Kawalan Pergerakan di Republik itu digesa melakukan kuarantin diri 14 hari di rumah sebaik tiba di negara ini. Mereka juga perlu memantau kesihatan diri selain memaklumkan kepada petugas kesihatan sekiranya mempunyai gejala batuk, demam dan selsema. Exko Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Arvidianaden dalam satu kenyataan memaklumkan mereka dilarang keluar rumah selain perlu kerap mencuci tangan atau menggunakan cecair pembasmi kuman. Mereka juga perlu menggunakan penutup mulut dan hidung serta mengamalkan penjarakan sosial 1 meter jika ingin berinteraksi dengan keluarga. Sementara itu, sepanjang tempoh PKP bermula 18 Mac lalu, sebanyak 946 aduan diterima berkaitan majikan gagal mematuhi PKP. Hasil siasatan, 4 majikan didapati gagal patuhi PKP dan diberi notis penutupan. Antara aduan diterima ialah syarikat beroperasi tanpa surat kebenaran pihak berkuasa, pemberhentian kerja, syarikat tidak membayar gaji semasa PKP serta syarikat menolak gaji dan cuti tahun. 457 premis perniagaan telah diperiksa Majlis Perbandaran Langkawi Bandaraya Pelancongan MPLBP sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan. Sehingga semalam, 7 buah premis diarahkan menutup operasi serta-merta kerana tidak mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Manakala 57 premis pula telah diberi amaran secara lisan. Menurut Setiausaha MPLBP, Nurul Aziati Ahmad berkata, notis penutupan premis dan notis amaran dikeluarkan pihaknya dari semasa ke semasa mengikut arahan yang dikeluarkan Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kerajaan Negeri Kedah. Alhamdulillah di Langkawi kebanyakan peniaga mematuhilah. Hanya 12% sajalah yang daripada jumlah premis yang kita buat lawatan tidak mematuhi. Yang lain semua kebanyakan patuh arahan PKP. Beliau bercakap kepada pemberita RTM selepas membuat pemantauan Pasar Awam Kelibang. 339 individu yang ditahan kerana engkar Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah didakwa di mahkamah. Semalam, 55 lagi ditahan menjadikan jumlah keseluruhan tangkapan sekitar negeri Johor sejak 18 Mac lalu adalah 974 orang. Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Khan Maidin Piche menerusi satu kenyataan berkata, semua yang ditahan disiasat mengikut Seksyen 186 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 270 Kanun Kesiksaan. Kes turut disiasat di bawah Seksyen 22(B) Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1998 (Akta 324) serta Peraturan 3 Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pengisytiharan Kawasan Tempatan Jangkitan 2020. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Engkar Perintah Kawalan Pergerakan PKP kerana mengikut nafsu ketagihan dadah mereka. Hajat 11 lelaki untuk melepaskan gian menghisap dadah tidak kesampaian apabila dicekup sepasukan polis Langkawi petang semalam. Mereka yang berusia antara 16 hingga 48 tahun itu ditahan di kawasan Semak di Kampung Bakau Kelibang, Langkawi. Menurut Ketua Polis Langkawi, Superintendent Muhammad Iqbal Ibrahim, kesemua suspek berjaya ditahan kira-kira pukul 6 petang ketika sedang berkumpul sekaligus melanggar arahan PKP yang memasuki hari ke-20 semalam. Kesemua suspek juga gagal memberikan alasan yang munasabah. 11 lelaki tersebut ditangkap di bawah Peraturan 7/1 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Langkah-langkah di dalam Kawasan Tempatan Jangkitan 2020, Seksyen 270 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 186 Kanun Kesiksaan.
Ketika negara dilanda wabak COVID-19, para banduan di penjara Marang, Terengganu mengambil inisiatif dengan khatam Al-Quran setiap hari sebagai ikhtiar menghapuskan wabak berkenaan. Pengarah penjara Marang, Wan Sani Abdul Latif berkata, sehingga kini kesemua mereka telah berjaya khatam Al-Quran sebanyak 20 kali bermula tempoh PKP dikuatkuasakan. Katanya lebih 60 banduan akan menghabiskan bacaan 30 juzuk Al-Quran dan mereka turut melakukan perkara yang sama bersama rakan yang lain pada waktu malam di sel tahanan. Di blok-blok penempatan masing-masing pun dia orang ada buat tadarus dan tahlil dan sebagainya, memohon doa restu daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar wabak penyakit COVID-19 ini dapat keluar daripada bumi Malaysia ni. Itulah. Mereka semua ikhlas. Tidak ada paksaan. Sementara itu, pembantu guru agama penjara Marang, Sarjan Major Samsudin Awang Kecik berkata, walaupun rata-rata mereka sebelum ini tidak mampu menguasai untuk membaca Al-Quran, namun perkara itu dapat diatasi dengan kesungguhan yang ditunjukkan mereka sepanjang menjalani hukuman di penjara. Boleh baca dengan betul, lepas tu baru kita ajar dia berkenaan dengan wuduk yang betul, solat yang betul. Bila dia hukuman lama ni, lama-lama hati dia terbuka, dia untuk belajar, lepas tu dia boleh baca Quran, lepas tu dia boleh bertadarus. Besok kembali. Tular di aplikasi WhatsApp berkaitan seorang kaki tangan Hospital Keningau dikatakan positif COVID-19. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS sedang menyiasat kes berkenaan. Mengulas mesej tular berhubung perkara itu di aplikasi WhatsApp, Pengarah JKNS Dato' Dr. Christina Rundi berkata, punca jangkitan bagi kes terlibat masih dalam siasatan. Hasil siasatan awal, pihaknya mendapati jangkitan mungkin daripada kaki tangan lain yang dijangkiti semasa menghadiri mesyuarat di luar daerah sebelum Perintah Kawalan Pergerakan PKP berkuat kuasa. Justru Dr. Christina berkata, orang awam diminta untuk tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menimbulkan diskriminasi terhadap pesakit COVID-19 dan keluarga sehingga menyebabkan suasana panik dalam kalangan masyarakat di daerah terlibat. Mengulas perkembangan COVID-19 di Sabah, Dr. Christina berkata, terdapat 2 kes baru dilaporkan semalam, masing-masing di Papar dan Keningau, menjadikan jumlah keseluruhan kes wabak itu bagi negeri ini ialah sebanyak 240 kes. JKNS telah menjalankan soringan pemeriksaan ke atas 182,300 orang setakat semalam dengan sebanyak 10,054 sampel yang telah diambil. Plus Malaysia Berhad Plus menyumbang peralatan perubatan bernilai 1.2 juta ringgit kepada petugas barisan hadapan COVID-19. Pengarah urusan Dato' Azman Ismail berkata, sumbangan berbentuk peralatan perubatan dan perlindungan peribadi itu diserahkan kepada Hospital Kuala Lumpur HKL dan Hospital Sungai Buloh HSB. Katanya dalam satu kenyataan, Plus berharap bantuan yang disalurkan kepada HKL dan HSB berupaya menyumbang kepada kadar pemulihan yang lebih tinggi. Plus akan membantu dalam proses perolehan di mana pihaknya akan membeli terus dari pembekal dan menyelaraskan penghantaran peralatan ke kedua-dua buah hospital terbabit. Sumbangan ini adalah pembabitan dan bantuan untuk mengurangkan beban pasukan perolehan hospital dalam detik yang mencabar ini.
Pengarah HKL, Datuk Dr. Herrick Corey berkata pihaknya berterima kasih kepada PLAS atas komitmen menghulurkan bantuan peralatan perlindungan peribadi PPE berjumlah RM938,000 dalam usaha memastikan keselamatan kaki tangan perubatan di pusat saringan dan wad COVID-19 di HKL. Manakala bagi pengarah Hospital Sungai Buloh, Dr. Kuldip Kaur turut berterima kasih dan sumbangan ini amat diperlukan pihaknya. 236 kes berkaitan COVID-19 telah pulih dan dibenarkan discharge semalam. Datuk Dr. Nur Hisham menjelaskan ia merupakan jumlah tertinggi setakat ini menjadikan kumulatif kes sembuh dan discharge adalah sebanyak 1,241 kes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, terdapat satu pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan, menjadikan jumlah kumulatif kes kematian akibat COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 62 kes. Datuk Dr. Nur Hisham turut memaklumkan 131 kes baru dilaporkan, menjadikan jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 3,793 kes. 54 daripada 102 kes positif yang sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU memerlukan bantuan pernafasan. Dalam pada itu, KKM mendapati 2 kluster berkait rapat dengan perhimpunan besar-besaran iaitu Persidangan Keagamaan di Kuching, Sarawak dan Majlis Perkahwinan di Bandar Baru Bangi, Selangor. Setakat ini, 171 kes disahkan positif daripada 2 kluster ini dengan 2 kes kematian iaitu dari kluster Persidangan Keagamaan di Kuching, Sarawak. Selangor terus mencatatkan jangkitan kumulatif tertinggi dengan 970 kes, diikuti Kuala Lumpur 640 kes dan paling rendah di Labuan iaitu 12 kes. Kita ikuti pecahan statistik jangkitan mengikut negeri. Pusat Giat Mara di Kampung Ranca-Ranca di Labuan akan mula beroperasi hari ini. Ia adalah lokasi kuarantin yang diwartakan sebagai pusat kuarantin kedua bagi menempatkan pesakit dalam siasatan COVID-19. Pegawai APM Labuan Lieutenant Marinus Matthews berkata pusat itu dengan kapasiti 125 katil dilengkapi dengan kemudahan yang diperlukan pesakit. Ia juga dilengkapi bilik operasi bersepadu, pusat operasi perubatan, kawasan kawalan keselamatan dan kaunter pengagihan makanan untuk pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sebelum ini pada 30 Mac lalu, Institut Latihan Perindustrian ILP dijadikan pusat kuarantin pertama. Baiklah saudara, semalam Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan pakej prihatin PKS tambahan yang bernilai 10 bilion ringgit. Ia bertujuan nak membantu meringankan beban keuangan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Jelas Tan Sri Muhyiddin, pakej berkenaan memberi manfaat kepada 4.8 juta pekerja tempatan. Beberapa langkah tambahan juga diambil, termasuk tambahan peruntukan 7.9 bilion ringgit untuk program subsidi upah. Dalam pada itu, geran khas prihatin berjumlah 2.1 bilion ringgit diwujudkan bagi semua syarikat PKS mikro yang berkelayakan.
kerajaan akan menyediakan geran khas RM3,000 untuk setiap syarikat mikro yang akan memberi manfaat kepada hampir 700,000 PKS mikro di seluruh negara. Kerajaan turut bersetuju memberi moratorium secara automatik selama 30 hari daripada tarikh terakhir PKP untuk syarikat mengemukakan dokumen berkanun kepada SSM. Tempoh serahan simpan penyata keuangan syarikat juga dilanjutkan selama 3 bulan daripada tarikh terakhir PKP. Dalam kalangan perusahaan mikro dan kecil, kerajaan juga akan mempertimbang pelbagai inisiatif untuk merangsang sektor syarikat baru mula. Langkah itu diambil setelah impak terhadap sektor itu yang turut terjejas akibat PKP diambil kira. Kerajaan bersetuju memansuhkan kadar faedah 2% untuk skim kredit mikro. Ia membabitkan dana RM500 juta di bawah Bank Simpanan Nasional BSN. Tan Sri Muhyiddin turut menggesa pemilik premis swasta untuk mengurangkan kadar sewa premis. Tempohnya sekurang-kurangnya sepanjang PKP dilaksana dan 3 bulan selepas PKP berakhir. Bagi menyokong penyampaian inisiatif prihatin, portal imsme.com.my yang dikendalikan Credit Guarantee Corporation CGC dengan sokongan Bank Negara bersedia menerima permohonan pinjaman PKS. Selain memohon pinjaman terus daripada institusi perbankan, pengusaha PKS juga punya pilihan untuk membuat permohonan pinjaman melalui portal IMSME. Portal ini juga menyediakan khidmat MyKNP, iaitu khidmat nasihat pembiayaan untuk PKS. Pakej rangsangan ekonomi prihatin PKS tambahan dilihat memberi manfaat kepada hampir keseluruhan syarikat perusahaan kecil dan sederhana PKS di negara ini. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Seri Mas Ermiati Samsudin berkata, inisiatif prihatin tambahan ini bakal dinikmati oleh pelbagai pihak bermula dengan pengusaha seperti Madam Lee sehinggalah kilang-kilang perabot yang berskala kecil. Tambahnya, pakej ini merupakan hasil daripada libat urus yang dilaksana Kementerian Keuangan bersama pelbagai pihak, antaranya Persatuan PKS, Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Usaha Nita dan Majlis Perundingan Ekonomi China Malaysia. Kita juga melihat dengan pengumuman yang telah diberikan melalui prihatin tambahan ini juga telah pun menunjukkan bahawa ianya dapat memberikan manfaat kepada hampir keseluruhan usahawan-usahawan di peringkat sama ada di syarikat PKS mikro, sama ada mereka ini akan dapat insentif dari segi sudut upah ataupun geran khas prihatin dan juga inisiatif-inisiatif yang lain seperti contoh pemansuhan faedah sebanyak 2%, diskaun levy pekerja asing, subsidi elektrik, subsidi elektrik, bantuan aliran tunai BSN dan juga melalui tekun agensi di bawah kementerian kami. Jelasnya kepada RTM. Dalam pada itu, beliau turut merakamkan ucapan tahniah kepada Kementerian Keuangan yang akan menubuhkan unit khas laksana khusus untuk memantau pelaksanaan semua bantuan yang diumumkan kerajaan. Rata-rata yang dihubungi RTM menyatakan rasa syukur atas keprihatinan kerajaan dalam memahami situasi mereka. Saya berharap moga bantuan itu dapat bantu ramai lagi usahawan-usahawan seperti saya dan saya akan menggunakan sendiri manfaat itu sebaik mungkin, insya-Allah. Saya sangat bersyukur kerana kerajaan sangat memahami prihatin kepada nasib kami usahawan PKS untuk sustain dalam industri mikro sedia ada. Dengan rangsangan itu dapatlah kami meneruskan operasi dan bangkit selepas tempoh PKP ini. Apa yang diumumkan oleh pihak kerajaan tadi, saya yakin sedikit sebanyak ataupun memberi kekuatan kembali kepada PKS untuk terus beroperasi dalam melancarkan ekonomi Malaysia. Secara keseluruhan, pakej prihatin tambahan yang diumumkan ini banyak memberi manfaat kepada para usahawan bagi tempoh jangka masa pendek dan sederhana. Harapan saya semoga pelaksanaan pakej-pakej ini akan berjalan dengan segera dan lancar bagi memperlihatkan impak positif kepada perniagaan usahawan.
Baiklah saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat Zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baiklah, kita ke perkembangan luar negara. Satu lagi asrama pekerja asing diklasifikasi sebagai kluster baru di Singapura. Terkini Kementerian Kesihatan MOH Singapura mengesahkan pertambahan 66 kes jangkitan COVID-19 di Singapura melibatkan 1 kes import dan 65 kes tempatan termasuk kes di asrama berkenaan. Ia menjadikan jumlah keseluruhan kes di Republik itu 1,375 orang dengan 344 pesakit telah pulih sepenuhnya dan 6 kematian. Mengemas kini kes-kes positif, MOH berkata setakat semalam 24 lagi kes jangkitan COVID-19 dibenarkan pulang dari hospital atau kemudahan pengasingan komuniti. Daripada 571 kes yang disahkan itu melibatkan mereka yang masih berada di hospital. Kebanyakan mereka berada dalam keadaan stabil atau semakin pulih, manakala 25 lagi dalam keadaan kritikal di unit penjagaan rapi. Sementara itu 454 kes yang secara klinikal baik tetapi masih positif COVID-19 diasingkan dan dirawat di hospital antarabangsa Concord, Hospital Mount Elizabeth, Hospital Gleneagles dan kemudahan pengasingan komuniti di Resort NTUC. Pada tengah hari 6 April, MOH mengenal pasti 17,613 kontak rapat telah dikuarantinkan. Baiklah, kes positif COVID-19 di seluruh dunia kini mencecah 1.3 juta orang, manakala jumlah mereka yang maut pula kini meningkat kepada 74,697 orang. Ikuti rangkuman dunia kes COVID-19. Di Britain, Perdana Menterinya Boris Johnson yang didapati positif COVID-19 kini dipindahkan ke unit rawatan rapi ICU. Menurut Setiausaha Luar Dominic Raab berkata, pemindahan itu susulan tahap kesihatan Johnson merosot. Johnson telah disahkan positif COVID-19 pada 10 hari lepas selepas mempunyai gejala ringan. Britain kini berdepan kekurangan pelbagai peralatan kesihatan seperti ventilator. Lebih 10,000 orang maut di Amerika Syarikat akibat pandemik COVID-19 sejak virus itu dikesan akhir Januari. Malah sejak pertengahan minggu lepas, negara itu telah mencatatkan 1,000 kematian setiap hari. Pihak berkuasa turut memberi amaran bahawa kemungkinan antara 100,000 hingga 240,000 orang dikhawatiri maut di negara berkenaan. New York telah menjadi fokus utama susulan lebih 4,000 kes maut berlaku selain terdapat 130,000 kes positif. Di Portugal, sebuah pesawat tiba di Lisbon membawa pelbagai peralatan perubatan termasuk 144 buah ventilator. Kesemua ventilator itu adalah sebahagian daripada 1,500 unit yang ditempah pihak kerajaan. Pesawat berkenaan tiba dari Beijing pada Ahad, membawa 20 tan barangan perubatan, termasuk set pakaian perlindungan diri. Kerajaan Thailand menafikan spekulasi yang menyatakan tempoh berkurung telah dilanjutkan daripada 6 jam kepada 24 jam. Tempoh perintah berkurung selama 6 jam dilaksanakan sejak Jumaat bermula 10 malam sehingga 4 pagi. Jurucakap Kerajaan Narumon Pion Siwak berkata, kabar angin pelanjutan perintah berkurung itu susulan arahan baru-baru ini kepada gubernur wilayah untuk meningkatkan persediaan seperti kelengkapan perubatan. Yang amat berhormat, Perdana Menteri telah mengumumkan program pengeluaran KWSP iLestari di mana pencarum KWSP boleh mengeluarkan simpanan dari akaun 2 sebanyak RM500 sebulan untuk 12 bulan bermula dari bulan Mei tahun ini. Saya ingin menerangkan kaedah bagi memudahkan ahli-ahli untuk melakukan pendaftaran program pengeluaran KWSP iLestari ini. Ahli-ahli boleh membuat pendaftaran secara email atau pos bermula dari 1 April 2020. Bagi pendaftaran secara online, ahli KWSP boleh melakukannya bermula 1 Mei. Ahli KWSP akan menerima bayaran ke akaun bank masing-masing bermula Mei ini.
Butiran terperinci mengenai kaedah ini akan diwar-warkan sebelum 31 Mac. KWSP menyarankan ahli-ahli agar membuat pendaftaran secara online bermula 1 Mei kerana proses online adalah lebih cepat dan tepat dan hanya mengambil masa 3 hari sahaja untuk diproses. Permohonan secara email dan pos mungkin memakan masa lebih lama kerana pengesahan manual perlu dibuat dengan lebih terperinci bagi melindungi keselamatan akaun ahli. Ahli-ahli dinasihatkan supaya menggunakan kaedah-kaedah tersebut dan tidak perlu hadir ke mana-mana cawangan KWSP semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Untuk maklumat lanjut, ahli-ahli boleh mengirim email ke alamat tertera atau layari laman web, Facebook dan Twitter KWSP. Akhir sekali, KWSP ingin menasihatkan ahli-ahli agar tidak tertipu dengan sebarang skim penipuan dan hanya berurusan dengan KWSP sahaja. Ingat, duduk rumah, stay home. Sedikit info sukan, peminat sukan elektronik yang mahu menyertai kejohanan My Esports My Stay at Home Challenge, anjuran Kementerian Belia dan Sukan KBS dengan kerjasama Persatuan Sukan Elektronik Malaysia ESM perlu segera mendaftarkan diri atau pasukan. Tarikh tutup permohonan adalah pada esok. Menurut Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan menerusi laman Twitternya, pertandingan yang diadakan sebagai inisiatif menyokong usaha kerajaan menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akan berlangsung pada 9 dan 10 April 2020 bagi peringkat negeri, manakala peringkat kebangsaan pula akan berlangsung pada 12 dan 13 April 2020. Jangan lupa nantikan kejohanan e-sport online peringkat negeri dan juga peringkat kebangsaan sempena tempoh PKP yang dilaksanakan pada waktu ini. Ingat, jangan ke mana-mana. Stay at home dan jangan lupa exercise. Jom daftar beramai-ramai. Game on. Ibu kepada jurulatih Manchester City Pep Guardiola meninggal dunia selepas disahkan dijangkiti COVID-19. Demikian menurut juara Liga Perdana Inggeris itu menerusi akaun rasmi Twitter kelab itu. Menurut kenyataannya, keluarga Manchester City sedih untuk melaporkan mengenai kematian ibu pengendali kelab itu, Dolors Sala Carreo di Manresa, Barcelona kerana COVID-19. Sala Carreo meninggal dunia pada usia 82 tahun. Guardiola dilaporkan pulang ke Sepanyol sebelum negara itu menguatkuasakan perintah berkurung bagi membendung penularan COVID-19. Baiklah saudara, laporan itu mengakhiri berita tengah hari edisi 7 April 2020. Teruskan bersama RTM, jenama media paling dipercayai. Duduk di rumah, patuhi Perintah Kawalan Pergerakan. Saya Norlela Muhammad Noor, salam hormat dan jumpa lagi.